Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung kita punya kuliah di subtopik 2.4, masih lagi chapter 2. 2.4 ni dia berkaitan tentang thermal stress. Okay, dia di bawah tajuk stress tapi dia thermal, yang berkaitan tentang suhu di mana apabila material itu dikenakan suhu yang panas, kebiasaannya dia akan memanjang ataupun dia akan mengembang. Manakala kalau dia berada dalam keadaan suhu yang sejuk, dia akan mengecut dah. Dia akan memendek. So kita nak tengoklah berapa banyak material ni ataupun berapa panjang ataupun berapa pendek dia akan berubah ataupun dia akan deform. So increase or decrease of dimension depends on type of material. So tak semua material tu dia punya pemanjangan, pemendekan dia ataupun perubahan bentuk dia tu tak sama, sebab material semua lain-lain kan. So yang ini dia akan dipengaruhi oleh thermal expansion coefficient. Nanti akan ada satu lagi simbol lah yang you perlu tahu, iaitu thermal expansion coefficient. Kita berikan dia sebagai alpha lah. Dia punya ni adalah alpha. Macam mana alpha dia? Macam ni. So tak pasti, nanti check balik dia punya ni. So ini adalah antara koefisien yang biasa bagi material yang biasa yang digunakan dalam structure. So tak perlulah you all memorisekan dia punya nilai-nilai. Biasanya dia akan diberikan lah nilai-nilai ini. So unit dia dalam bentuk percent of original length per degree of temperature lah. So ini adalah formula untuk thermal stress. Iaitu kita ada sigma T. Sigma macam biasalah daripada chapter 1. Sigma tu adalah orang kata deformation. Deformation. Cuma T yang ni dia nak menyatakan yang stress, deformation due to stress disebabkan oleh temperature. So ni adalah sigma, sigma alpha, didarabkan dengan perubahan suhu. Ni delta T adalah perubahan suhu didarabkan dengan dia punya length. So di mana kita punya sigma T itu change of dimension lah. So yang alpha ni adalah coefficient of thermal expansion. Sama ada soalan itu diberikan kamu nilai untuk coefficient of thermal expansion ataupun kamu perlu cari dengan menggunakan equation ini. So delta T adalah temperature change. Biasanya temperature ni kita akan kira formula dia daripada temperature final. Final ditolakkan dengan temperature initial. Maksudnya suhu akhir selepas pemanjangan ditolakkan dengan suhu asal sebelumnya berlaku deformation lah. Yang ni kena tahu. Jangan pula kamu suhu awal tolak dengan suhu akhir. Tak. Untuk sigma T ataupun temperature change, mesti suhu akhir ditolakkan dengan suhu awal. Contohnya lah, suhu awal kamu adalah 30 degree. Ni adalah suhu awal. So suhu akhir kamu adalah contohlah 70 degree. So bermaksud delta T kamu adalah 70 tolak 30. Macam mana pula kalau contoh daripada panas dia ke sejuk. Contohlah you ada temperature initial kamu adalah 70 degree, temperature akhir adalah 0. Bermaksud delta T kamu bersamaan dengan 0 tolak 70 bersamaan dengan negatif 70 degree. So jangan lupa untuk letak negatif ni. Biarkan dia dalam bentuk negatif. Nanti masukkan dalam equation yang ini. Nanti saya akan tunjukkan contoh.
So length ni adalah untuk you punya original length lah bagi satu material itu. So ni let's say lah kita ada example calculation the deformation. Contohlah you ada steel bar dengan length asal dia ataupun length di L dia adalah 1000 mm connected to a wall on what one side is free and on the other side. So the initial room temperature adalah 30. So ini adalah you punya T initial lah, TI. So what is the final length of the steel bar if it was heated to 100 temperature, 100 degree. So ini adalah you punya T final. So dia nak cari apa? Dia nak cari you punya L. Okay, L tak tahu. So dia beri kamu given alpha ataupun thermal coefficient, nilai thermal coefficient kamu adalah ini. Okay, unitnya adalah bentuknya degree. So kita akan masukkan equation lah. Okay, dia minta apa? Final length of the steel was heated dengan ni. So final length, nak cari final length. Final length, okay. Final length tu bukan nak cari L. L dah ada, sorry saya silap pula. Dia nak final length, maksudnya selepas dia dipanaskan. So maksudnya dia nak kamu carikan delta T lah. Okay, T ni sebab dia dipanaskan temperature So gunakan yang inilah. Rumus dia adalah delta T didarabkan dengan thermal coefficient didarabkan dengan delta T darab dengan L. Okay, so macam ni yang you punya 30 ni adalah initial, 100 degree adalah final. Okay, so akan dapat delta T adalah 70 degree. So you punya L adalah 1000. So masukkan equation, you akan dapati you punya final length after being heated adalah 0.917 mm. So kalau you tengok pada gambar ini, sebelah itu dikenakan fix lah. Ini bahagian fix. Okay, sebelah ini dia tak dikenakan apa-apa dinding pun. So dia akan free. Selepas contohlah kita bakar dekat sini, dia akan free untuk memanjang. Sebab dia dipanaskan. Bila dia dipanaskan, dia akan memanjang ke arah yang di mana tiada apa-apa ni. Masa konsen ni dia akan memanjang So sekarang kita nak tengok pula macam mana apa akan berlaku sekiranya rod itu ataupun beam itu kita letakkan dia fix pada kedua-dua bahagian ataupun both end lah. So sedangkan kita tahu yang steel ni ataupun apa-apa material yang dipanaskan, dia akan memanjang. So dia kata the steel try to expand but prevented by support on both end. So apa akan jadi? So macam mana kita nak analisis? So kita akan tengok. Okay, kalau kita akan macam ni, apa yang berlaku yang you perlu tahu adalah, okay, tengok point A tu ni, there are no stress developed in the steel member since the right side, bukan right side ni ada right side are free to expand. Kalau tengok pada A, dia sama macam contoh yang pertama. Bila dia dipanaskan, okay, bila dia dipanaskan, dia akan expand lah kat sini. Tapi kalau tengok pada B, okay, point B mengatakan stress will only develop if both sides are restrained. Okay, are restrained. So maksudnya dia tak benarkan, not allowed to expand. Okay, yang ini dan juga ini, dia tidak membenarkan steel ini untuk expand. So macam mana kita nak macam mana kita nak consider adanya stress ataupun tidak? Okay, so kaedahnya adalah kenapa? Okay, ini sebenarnya yang ni adalah yang point yang B slide sebelum ini. Kita tengok pada point B. Because it will exert forces P to the wall trying to push the wall away. Maksudnya dia akan menekan, okay, dia akan expand, dia try to expand, tetapi wall ni pula dia akan kenakan daya untuk dia bertindak balas. Okay, wall ni akan kenakan daya untuk bertindak balas. So kita nak tahu macam mana dia punya analisis dia, apa yang akan berlaku. Okay,
So yang B ni dia dah kenakan dia try to expand, tetapi sebab wall ni dia kenakan daya tidak balas. Okay. So kita tengok pada slide seterusnya. So berdasarkan kepada dua faktor tersebut, material ni dia apa-apa pun dia akan cuba untuk expand lah kalau dia dipanaskan. Tetapi sebab wall itu dia letakkan di kiri dan kanan, dia tak boleh nak expand. Okay, tak boleh nak expand. So macam mana? Apa sebenarnya daya yang bertindak balas kepada material itu? Apa daya yang dikenakan, apa daya tindak balas wall itu pada bar tersebut lah. Okay, kita akan tengok dia. So kita boleh menggunakan macam nak kirakan P tu. Okay, we can calculate the magnitude of P and the stress in the material by using principle of superposition. Apa itu principle of superposition? Dia macam contoh, yang ni dari segi wording lah. Dia macam contoh you letakkan beberapa bahagian yang maksudnya kita analisis dia bahagian berbahagian. Okay, and then kita combinekan dia. Okay, kat sini point pertama dia kata the resultant stress of this or displacement at the point can be determined by first finding the stress or displacement caused by each component load acting separately on the member. Okay, you kena cari satu-satu bahagian lah. Okay, cuma dia ada orang kata limitation lah. The condition must be valid in order to apply. Maksudnya ada condition yang tu perlu ada certain keadaan yang boleh digunakan pakai lah. Maksudnya dia ada limit. Iaitu yang pertama ni, the loading must be linearly related to the shear or displacement that is to be determined. Contohnya macam tadi kita ada bar dan kita ada fixed wall lah. So dia macam contoh bar ni dia kenakan linear pada wall ni. Wall ni pula dia akan bertindak balas linear juga kepada bar tersebut. Okay, itu maksud dia. The loading must not significantly change the original geometry or configuration of the member. Okay, tak semestinya lah dia tidak berkenan langsung dah untuk mengubah original geometry lah pada member tersebut. Okay, contohnya senang kalau lebih nampak dari segi macam grafik principle of superposition. Let's say lah you ada beam yang dikenakan distributed load, okay, dan juga point load. So bila kita nak analisis, kita akan macam siapa yang belajar starting dengan saya akan minta dia tukarkan distributed load kepada point load. So senang untuk bila you nak combinekan dengan point load yang lain. So apa yang buat kat sini, dia combinekan lah antara distributed load campurkan dengan point load. Bila kita combinekan dia punya free body diagram ataupun dia punya figure, dia akan jadi figure yang inilah. Okay, dia sama dengan lah macam tu. Tapi yang ni kita buat analisis dia part by part. First you analysis on distributed load and then baru point load. Okay, macam ni. So cara kalau nak tengok dari segi thermal stress pula macam mana cara dia. First kita akan step 1, you akan calculate expansion due to temperature if restraint is removed. Maksudnya kalau salah satu bahagian tu kita salah satu halangan itu kita buangkan dia. Okay, kita anggap dia tak ada lah buat sementara tu untuk kita nak tahu berapa dia boleh expand contohnya. So step yang kedua, you apply force to in opposite direction to remove the expansion from step 1. Okay, tadi step 1 you dah lepaskan dia, so you akan benarkan dia mengembang. Okay, step kedua ni pula you akan kenakan daya tindak balas untuk pastikan dia back kepada original punya position lah. So kalau you perasan kat sini dia gunakan deformation ni disebabkan oleh temperature. Okay, so bila you step kedua ni you nak dia back kepada original dengan you mengenakan daya lah. So ini kita akan considerkan analisis menggunakan deformation due to force or pressure P. Okay, sebab you kenapa kita mau macam tu, sebab kita nak adakan hubungan iaitu deformation
disebabkan oleh temperature ni sama juga dengan deformation disebabkan oleh pressure dan dikenakan balik supaya dia berada dalam keadaan asal. So kalau saya combinekan, dia akan jadi macam contoh delta T. Okay, you campurkan dengan nanti dengan delta bukan delta, sigma T campurkan dengan sigma pressure ni, sepatutnya dapat 0. 0 ni bermaksud dia kembali kepada keadaan asal. Okay, so 0 ni bermaksud dia kembali kepada keadaan asal. So dia kata apa ni? Superimpose step 1 with step 2 to produce actual situation. Kita buat superimpose bagi step 1 disebabkan oleh temperature, step 2 disebabkan oleh pressure ni, untuk dia kembali kepada keadaan asal ataupun original length lah. Okay, so bila kita gunakan dari segi actual deformation, dia mestilah 0 lah. Okay, yang sebenarnya 0 yang saya cakap tadi ni. 0 ni bermaksud kita nak kembalikan dia kepada kedudukan asal. So apabila you kembangkan deformation ataupun sigma temperature ni kepada dia punya equation bagi shear stress atau deformation disebabkan temperature adalah ni lah, iaitu alpha didarabkan dengan delta T dan dengan L. Tetapi untuk deformation disebabkan oleh pressure, kita dah tahu, kita dah belajar dah sebelum ini, iaitu PL over AE. Okay, so bila you kembangkan, you bermacam-macam soalan boleh diwujudkan daripada formula inilah. Okay, formula ini sama ada dia akan minta kamu carikan pressure, berapakah minimum ataupun maksimum pressure yang dibenarkan untuk material itu kembali kepada kedudukan asal. So dengan menggunakan equation yang inilah. Okay, dengan you menjadikan PU sebagai unknown. Okay, so daripada you tahu equation ini wujudnya daripada apa? Okay, yang meneruskan iaitu stress equal to E darabkan dengan strain. Okay, iaitu you tahu stress adalah P over A. Okay, so kat sini nanti bila you kembangkan lagi, you akan dapat macam ni lah. Ataupun you tahu bila P over A, okay, daripada sini, okay, dia akan jadi sorry, bukan situ. Okay, daripada equation ni, bila you simplifykan, you bawa A ini ke sini, dia akan jadi P over A equal to negative E alpha delta T. So P over A adalah equation bagi stress, iaitu sigma. Dia hubungan kait So mari kita lihat kepada example 2.1. Okay, pada 2.1 you ada steel bar of 100 length. So you tahulah kat sini dia punya length L dia is connected between two wall at 70 degree. Okay, so ni adalah you punya T initial. If the temperature drop to 0 degree, so you tahu ni adalah you punya T final. Calculate the stress in the bar. If what is not moving. Okay, kat sini you stress, you dah boleh anggap dah, oh ni mesti equation kita adalah sigma equal to P over A. Tetapi ini bukan stress yang disebabkan oleh pressure. Ini adalah stress yang disebabkan oleh temperature. Jadi equation ni not valid lah. You akan gunakan yang mana? Bila dia kata temperature je, you akan gunakan yang ni. Okay, delta TL. Tapi ada relatednya dengan inilah, menggunakan equation tadi. So dia dah bagi dah kamu determine coefficient, dia bagi kamu nilai E. So mesti bila bagi E, mesti ada kaitan dengan yang ini. Bukan yang saya cakap not valid tu, maksudnya not valid tu bukannya dia nak minta kamu stress menggunakan equation yang ini, tak. Okay, kita tengok solution ni macam mana So solution pertama, kita assume since dia tak ada macam ni kan, dia ada dua-dua. So kita akan gunakan superposition tu, kita menganggap sebelah tu tak ada. So bila sebelah ni tak ada, okay, kita anggaplah dia boleh memendek lah.
Okay, sebab dia drop kan. Bila dia drop, suhu tu drop, maksudnya suhu semakin sejuk, dia akan memendek. So kita nak carikan dia punya deformation lah. Okay, perasan sini kenapa negatif 70? Dia adalah TF kamu adalah kosong, diri tolakkan dengan TF initial 70, tu akan jadi negatif 70. Okay, so akan dapat deformation dia adalah dia memendek. So negatif ni bermaksud dia memendek. Okay, so step kedua, dia minta carikan P lah. Okay, the force to return the bar to the original length dengan menggunakannya ni lah. Okay, dengan menggunakan equation yang ini. Equation ni mendatangnya daripada tadi slide yang sebelum saya terangkan. Okay, you masukkan dia punya deformation tadi. Okay, nilai ni, masukkan nilai E. Okay, and then masukkan nilai area. Okay, and then dibahagikan dengan dia punya length. Okay, so area tu dibagilah 2 cm square. So solution ketiga, dia minta carikan kamu stress. Kan kita dah dapat dah nilai P. Nak cari stress adalah apa? P over A lah. Itu relationshipnya antara temperature dengan ni. Tapi sebelum nak dapatkan ni, you kena settlekan dululah yang temperature tu dulu, dapatkan nilai deformation dia. Sebab bila kamu nak masukkan terus daripada equation yang ini, okay, equation yang ini, you tak ada nilai P. So okay, you tak ada nilai stress, confirm lagi tak ada, sebab dia minta kamu cari. So macam mana nak cari P? Since dia related dengan temperature, kita boleh carilah. So apa yang kamu buat sekarang, you kena senaraikan lah formula-formula dan apa relationship dia. Okay, so kalau temperature, apa equation yang akan digunakan, supaya nanti bila kamu nak jawab soalan final ke test ke, kamu dah tahu, oh formula ni sepatutnya aku guna. Untuk temperature adalah formula ni yang aku perlu guna. Okay, sebab you punya soalan, you adalah open book. Okay, sangat luas. So you kena pandai lah nak gunakan equation yang mana. Okay, so inilah dia punya pressure. So is this stress, tension or compression? So you kena tahulah sama ada dia tension ataupun compression. Nak tahu macam mana, tengoklah sama ada dia positif ataupun negatif. Okay. Nak tahu dia sama ada tension ataupun compression, kita tengoklah ni satu-satu ni. Ini adalah orang kata proper lah. Proper yang tadi ni kan kita buat step by step. Ni kalau kita dah combinekan dia. Okay, bila dah combinekan dia macam ni lah, you ada deformation of T ditambahkan dengan deformation of pressure, masukkan equation dia ni, nanti you akan dapat nilai P kamu lah. Okay, therefore the stress in bar adalah P over A. Okay, so rasa you lah dia adalah tension or compression. Okay, sebab tadi kita freekan dia, kita buangkan dia, sebab kita nak bagi benda ni expand ke kanan. Tetapi bila kita letakkan balik pressure ni, okay, dia confirm lah dia akan menekan balik kepada steel bar ni lah. So bermaksud kita punya stress tu adalah compression lah, dia menekan balik steel bar tu supaya tidak memanjang. Okay, so nanti kita akan continue untuk example 2.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali kepada example bagi subtopik 2.4 thermal stress, iaitu example 2.2. So soalan ni dia kata apa? The figure below shows two steel bar AB and BC connected to a rigid wall at A and C. So bermaksud material ni ataupun bar ini dia diapit oleh kiri kanan wall lah. Jadi kalau kita kenakan apa-apa daya, dia tidak boleh nak mengembang sebab ada wall. Jadi kalau keadaan soalan macam ni, you kena assume you buang satu wall untuk membenarkan dia berlakunya pemanjangan ataupun pemendekan.
So dia dah bagi dah info-info yang diperlukan, iaitu dengan area bagi section AB 600, section BC 400, alpha. So, bila kata alpha je, bermaksud ini ada berkaitan tentang thermal lah. Okay, and then dia bagi you yang modulus. So bila dia yang modulus, akan gunakan equation PL over AE, something like that lah. Okay, soalan dia kata apa? If the original temperature of the bar is 0 degree, so this is your T initial, and the final temperature is 90 degrees, so this one is your T final lah. Okay, determine axial force in the bar. So maksudnya you punya P AB dan P BC, dan juga nak cari axial stress in bar. So nak sigma AB dan juga sigma BC. So ada kaitan lah. So kat sini kita ada kaitan thermal, deformation due to thermal, dan juga yang modulus lah, yang PL over AE. Okay, so step yang pertama, you kena calculate the strain due to temperature change if one wall is removed. So kita buang satu wall untuk kita benarkan berlakunya pengembangan atau pemanjangan disebabkan oleh thermal. Okay, so sekarang dijadikan deformation due to thermal dengan memasukkan nilai alpha, okay, perubahan suhu dan juga length. Length ni adalah yang keseluruhan lah, keseluruhan bagi length, iaitu 200 mm plus dengan 300 mm. So akan jadi 500. So dia punya deformation disebabkan thermal ni menyebabkan dia mengembang sebanyak 3.24 ml. Okay, so kita kena tahulah pemanjangan ini berlaku disebabkan oleh dua section A, B dan juga BC. That's why you akan ada pemanjangan ini disebabkan oleh penjumlahan pemanjangan bagi AB dan juga deformation oleh BC. Okay, nampaknya condition ni dia akan mengembang. So yang AB ni akan mengembang pada deformation AB, yang segmen BC dia akan mengembang pada deformation BC. Okay, so bila kita nak samakan dia punya deformation tu, kita akan mengambil kira dia punya yang modulus lah. Dia akan jadi macam ni lah equation dia. Okay, yang ini. So P ini, PAB kita tak tahu, PBC pun kita tak tahu. So kita assume lah nilai dia adalah sama lah. Okay, bila kita nilai sama, you letakkan dia sebagai P saja. Okay, ni P dan juga P. Dan masukkan nilai length bagi AB 200, area dia 600, E tetap sama 205 dan juga 205. So nanti kita akan dapat nilai P untuk each bar tu adalah 613.1 kilonewton. Okay, yang ini. So kita perlukan P 613.1 kilonewton ni untuk dia kembali kepada kedudukan asal dia lah. So P ini. Okay. So bila dia dapat P, okay, kita nak carikan dia punya stress. Masukkan dalam equation sigma P over A dengan memasukkan area pada setiap section lah. Di mana section AB you akan ada 600, section BC you akan ada 400. So you akan dapat stress bagi each section adalah sekian dan sekian. Okay, so jangan confuse P ini walaupun dia adalah hasil tambah daripada PAB dan juga PBC. Okay, dia macam PAB adalah internal load, PBC pun internal load. So kalau dia dapati P adalah PAB internal load campurkan dengan internal load bagi PBC, tu jadi P. Jadi P ni diperlukan untuk menolak balik road bar ini kepada kedudukan asal. Okay, and then dapat yang ni. So kat sini kita akan lihat pada apa itu stress in statically indeterminate member. So statically indeterminate ni adalah anggota yang tidak boleh tentu statik. Maksudnya kita tak boleh nak solve sebab number of unknown is more than number of static equation. Apa dia equation dia?
Ada 3, iaitu summation fx, summation fy dan juga summation moment. So you ada 3. Okay, number of unknown tu biasa kita letakkan simbol n lah. So n ni dia lebih besar daripada 3. Okay, unknown dia. Macam mana unknown tu? Okay, tengok kepada inilah. Dia kata apa ni? Principle of superposition can be utilized to solve problem involving reaction in statically determinate structure. Jadi untuk statically indeterminate ataupun structure yang tidak boleh tentu statik, di mana dia mempunyai unknown yang lebih daripada bilangan equation of equilibrium, kita akan gunakan principle of superposition ataupun kita akan tengok dia part by part lah. Okay, dalam bahasa senang ni lah. So kalau you lukiskan dia punya free body diagram, okay, since kat sini tadi kan kita ada wall, okay, kita ada wall, so kita akan ada reaction pada C, reaction pada A, okay, di B ni tiada apa-apa reaction dan diberikan kita ada internal load pada section AB iaitu P. So sila betulkan di equation yang ini bukan RB, ini adalah RC. RB di B tiada apa-apa load. Okey, sekarang ni kita nak mengambil kira yang load yang ada lah. So kalau you dapati, okey, there are two but only one available EOI. Contohlah kalau P ini diberikan, okey, biasa internal load tu diberikan, kalau tak susah. So you akan dapati you akan ada RA dan juga RC. Okey. So sekarang ni kita tak nampak lah, ataupun dia bukannya tu unknown. Kat sini dia akan jadi 3 unknown lah kalau kita includekan P. So you ada RA, P dan juga RB. So you ada N kamu adalah 3. Okey. Sedangkan you punya equation kamu EOE, okey, equation of equilibrium kamu pun 3. So dia macam lebih besar atau sama dengan 3, dia tak boleh nak solvekan dia. Okey, apa kena buat, kita akan buat satu-satu lah, satu bagian. So dengan use superposition and compatibility, when P acts on the structure, part AB will contract. Okey, AB ni dia akan menarik. Okey, dan part BC ni dia akan, bila ditarik oleh part AB, BC ni akan memanjang lah, ataupun expand Tetapi jangan ingat pula, total length bagi AB plus BC must still be equal to original length. Okey, dia mesti equal lah pertambahan dia, iaitu kita akan gunakan yang inilah, equation ni Okey, dengan kita ada yang menulis bagi AC adalah PL over AE is equal to dengan deformation on section AB plus deformation on section BC. Okey, so yang ni kalau kita lukiskan dia punya free body diagram dengan mengambil kira horizontal axis ataupun horizontal forces, kita akan dapati, okey, yang ni kita assume lah dia punya arah tu, kita assume. So bila masukkan, you akan dapati negatif RA tolak P tolak dengan B equal to 0, sebab you mengambil kira segala dari kanan kamu adalah positif. So daripada equation ni kita boleh buatkan beberapa unknown lah, iaitu kalau kamu ambil RB sebagai punya unknown, you akan ada equation yang ini. Kalau kamu ambil RA sebagai you punya unknown ataupun you punya pun boleh ubah, okey, you akan dapat ni. Kalau you ambil P pun, you akan dapat ni. So macam nak settlekan, ada banyak kan. So kita akan buat section lah. Superposition maksudnya you buat by section. Okay, first you akan tengok pada section AB. Okay, so pada section AB ni dia akan berlaku lah deformation. Contohnya lah di sini, deformation due to internal force, iaitu section AB. Yang untuk section BC macam ni lah. Okay, so that's why kita akan pertambahan. Okay, PL over AE bagi AC keseluruhan ni adalah deformation daripada AB campurkan dengan BC. Okay, so kalau tengok pada internal force in each section, kita akan tengok pada each section, kita akan dapati, okay, you akan ada RA. Okay, RA let's say lah you nak ambil kira yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. So kalau saya ambil negatif RA, saya ambil yang ni,
tolak P equal to, ni mesti equal to 0 lah, nak seimbang kan, equal to 0. So P equal to, okay, P equal to, dia nak dapatkan apa? Sebab U tak boleh ambil P. P tu adalah, U tak boleh ambil P tu sebab P tu adalah internal load. Sekarang ni kita nak tengokkan yang bahagian dia punya external lah. So kalau kita cut ke bahagian mana-mana, contoh kat sini kan, so dia akan cari berapa. Ini adalah PAB. Contoh kalau saya buatkan dia punya diagram dia macam tu. Okay, dengan mengambil kira dia punya external forces in each reaction lah. So ini kena betulkan ni, dia bukan internal forces, dia adalah external. Okay, tetapi internal forces sebab okay, faham. Internal forces sebab dia kan sambungan antara B dengan C. Kat sini ada lagi, jadi ni akan jadi internal lah. Okay, sorry pembetulan, kata saya je kan. Dan internal forces, so nak internal forces nak seimbangkan yang reaction yang RA ni. Okay, so kalau kita assume arah bagi internal forces antara section B dengan C, dia letak dia macam ni. Okay, jangan ambil kira P, jangan ambil kira. Ini yang internal dalam section ni. Ni ada perubahan, nak seimbangkan RA ni. So you akan ada PAB. So PAB tolakkan dengan RA equal to 0. So PAB equal to RA. Okay, kenapa kita kena cari internal force? Nanti kita akan masukkan dalam equation mana? Yang ini. Okay, so untuk section bagi BC pula, kita nak seimbangkan yang RC ni. So kena consider lah internal forces bagi BC. So let's say lah you letak ni, ini sebagai P ni adalah sebagai PBC. Okay, so dia akan dapat negatif RC tolak PBC equal to 0. So PBC equal to negatif RC. Dia akan jadi negatif negatif. So nanti kita akan masukkan equation dia. Asalnya kan adalah PL over AE bagi keseluruhan AC equal to PL over AE untuk segmen section AB ditambahkan dengan PL over AE bagi section BC, di mana PBC kamu adalah negatif RC, PAB kamu adalah RA. Okay, so yang kat sini lah kita akan solvekan dia. So ini adalah cara dia macam mana kamu nak tahu dia punya internal forces. That's why you belajar dulu internal forces dia pada chapter yang pertama. Okay. Mana soalan tadi, dia dah solvekan apa dia nak ni tak? Kita tunjukkan je pasal superposition, macam mana superposition tu berlaku. Okay, dia akan tinggalkan dalam bentuk equation lah. Macam ni, ni dalam bentuk superposition. Okay, so tengok pada example 2.4 ni, kada kata composite bar is firmly attached to unyielding support. Compute the stress in each material caused by the application of the axial load. P equal to 50 kIPS. Okay, sekarang you ada two different material. Mana confirm lah dia punya E berbeza. Okay, dia bagi pun area berbeza dan juga length berbeza. So sekarang ni you ada wall kiri dan kanan. So macam mana buat list this? You kena buang satu wall lah untuk bagi dia expand. Okay, sebelum tu lukiskan free body diagram lah. Okay, lukiskan free body diagram. Let's say lah pada section yang ini 1, 2, ini 2, 3. So pada section 1, 2 you akan ada external force R1. Okay, pada section pertama. So yang untuk steel and aluminium, so aluminium ni pun dia akan try to expand sebab you akan buang lah. Contoh you buang yang ni, you buang this one.
So dia akan expand. So disimbangkan dengan internal force R1, iaitu kita akan ada deformation pada section 1, 2. Pada section 2, 3 kita akan ada R2 lah, yang daripada wall, dan disimbangkan dengan R2 ke kanan. Okey. So akan ada yang ini pun sama juga lah, dia akan jadi deformation bagi 2, 3. Okey. So dengan menggunakan horizontal ataupun summation fx, ini sama juga dengan summation fx. H ni mewakili horizontal. Okey, kita akan buat satu-satu lah. So R1 plus dengan R2 equal to 50,000. So mana dapat 50,000? Yang inilah. Iaitu you ada ke kanan, contohlah summation fx equal to 0. So ada 50k tolakkan dengan R1 tolakkan dengan R2 equal to 0. So R1 campur R2 bersamaan dengan 50,000. Okay, daripada free body diagram ni lah. So kita tahu R1 juga R2 tu dia melibatkan pemanjangan lah, ataupun deformation. Okay. Dan pemanjangan ni berlaku pada sekata lah kat sini. Dia sama ni lah, sama. So as deformation pada section 2, 3 bersamaan dengan deformation pada section 1, 2. Okay. Tu dia akan samakan kat sini. Ni deformation bagi keseluruhan lah. So dengan memasukkan, bila sama, masukkanlah nilai. Okay, P tak tahu lagi, sebab P kamu nanti kita akan cari. Macam yang contoh tadi. So sini akan ada R1, ini akan ada R2. You masukkan length bagi setiap section, dia punya area dan juga E yang berbeza lah. So nanti kamu akan dapati dia dalam bentuk equation yang ni. Okay. Tetapi kita jangan lupa, kita tahu R1 bersamaan dengan 5,000 tolak R2. So masukkanlah nilai R1 tu. Okay. So nanti end up akan tinggal satu unknown saja. Bila tinggal satu unknown, you akan dapati nilai R2 kamu adalah ini. So dengan memasukkan R2 adalah sekian, masukkan balik dalam equation ini untuk dapatkan ni punya R1. Okay. Nanti dapat R1 juga R2, carilah dia punya stress bagi setiap bahagian. Macam contoh sebelum inilah, iaitu stress bagi steel dan juga stress bagi aluminium. Okay. So itu sahaja. Habislah sudah kita punya satu topik 2.4, di mana yang ini akan cover untuk you punya test lah. Okay. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.